Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ni saya nak kongsikan 5 benda yang anda kena cakna bila nak beli graphic card. For sure video ni sangat bagus untuk siapa-siapa yang baru sahaja nak beli graphic card, siapa-siapa yang baru sahaja nak set up gaming PC ataupun mereka yang baru nak upgrade graphic card dia. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, poin yang pertama ni dia tak boleh dipisahkan dengan poin yang kedua. Dia macam bergerak seiring, selari sekali macam tu. First kali bila kita nak beli graphic card ni, kita kena tengok duit dalam bank kita. Kita kena tengok poket kita ada berapa ringgit yang kita allocate untuk beli satu-satu graphic card. Tapi dalam masa sama, kita tak boleh nak abaikan game apa yang kita nak main. Setting macam mana dalam game tu yang kita nak. So dia memang kena balancekan benda ni. Kita tak boleh macam, okay, aku nak buat satu PC gaming, aku beli je graphic card asalkan keluar display dan aku nak main Cyberpunk. Memang mustahil lah guys. Dan kita pun tak boleh nak over sangat. Kita tak ada duit. Dalam bank ada RM1,000 sahaja, tapi kita poyo gila nak main Cyberpunk 4K Ultra Setting RTX on. Yang tu pun kita cakap melampau lah. Jadi benda ni kena balance. Kita kena ukur baju di badan sendiri guys. Untuk tahu dua benda ni, kita kena tengok recommended requirement untuk game yang kita nak main. Sebagai contoh Cyberpunk. Untuk tahu benda ni, cara dia simple sahaja. Kita Google guys. Kita Google Cyberpunk recommended specification dan Google akan tunjuk kepada kita dia punya result macam mana. Graphic card macam dia recommend kepada kita guna GTX 1060 6GB atau GTX 1660 Super ataupun AMD RX 590. So dekat sini kita tahulah graphic card apa yang kita kena beli. Let's say kita nak beli GTX 1660 Super, kita tak ada duit, so we need to do something. Kita tak boleh beli yang lagi rendah dari dia. Nanti kita dapat satu gaming experience yang tak best. Maybe kita boleh buat part time job, maybe kita boleh jadi agent dropship, but saya tak recommend anda untuk berhutang semata-mata beli graphic card. Kita kena tahu yang PC gaming adalah satu kehendak, dia bukanlah satu keperluan. Tak ada PC gaming pun sebenarnya tak ada masalah, dia nafsu semata-mata. That's why saya tak recommend gila untuk anda berhutang semata-mata beli graphic card. So untuk sesetengah game, dia dekat website dia, developer dah pun bagi kepada kita spesifikasi yang boleh kita refer. Macam contoh Valorant, kita pergi dekat Valorant website dia, kita pergi dekat support, kita pergi dekat specification, dan dekat sini kita boleh nampak dia punya minimum requirement macam mana, recommended requirement macam mana, dan dia punya high requirement lah. Saya recommend kita tengok recommended je, tak perlu nak pergi ke high, tak perlu nak pergi ke sampai level tu. So itu item yang pertama. Dan yang kedua, tengok budget, tapi dalam masa sama kena tengok game apa yang kita nak main, barulah tak membazir. Membazir ni guys, dia tak semestinya overexpand. Kadang-kadang macam kita beli graphic card yang bodoh gila, kita nak main game yang tinggi dan result dia kita tak boleh main, itu pun membazir. Ataupun kita sebenarnya dah enjoy main dengan full HD 60fps, tapi kita nak akan yang 4K 120fps, yang tu pun membazir juga. Jadi anda kena balancekan lah benda ni. Okey, yang ketiga, poin yang ketiga, soalan yang ramai orang tanya, antara AMD atau Nvidia, yang mana patut anda pilih? Bagi saya, simple sahaja. Kalau anda ni kaya, anda ada duit, anda tak nak pening kepala, just go for Nvidia. Tapi kalau anda jenis nak jimat chip sikit macam saya, memang nak beli yang murah tapi dalam masa sama poyo nak performance yang tinggi, then go for AMD. Ramai orang kata AMD dah tak ada masalah driver, but based on saya punya pengalaman, saya review banyak graphic card, even RX 7900 XT yang baru sahaja dilancarkan tu, saya pun dah review graphic card tu, and saya hadap masalah driver. Tengah syok-syok main, tiba-tiba jadi restart, lepas tu kadang-kadang jadi blue screen, dekat bawah tu ada tulis video management problem dan sebagainya. So isu graphic card dekat AMD ni masih lagi ada, bukan tak ada terus. Untuk sesetengah orang mungkin dia tak hadap masalah tu dan dia pun kata yang dia tak ada masalah driver. But for me yang banyak try graphic card ni, saya boleh simpulkan kepada anda masih wujud masalah driver dekat AMD, cuma tak sekerap dahulu lah.
Saya sendiri guna RX 6700 XT, and personally saya berpendapat itu adalah grafik card yang paling berbaloi untuk anda beli tahun 2023. Dia boleh run 4K. Anda nak main Apex Legends, nak main GTA 5 4K, tak ada masalah dengan RX 6700 XT. So saya simpulkan untuk poin yang ketiga ni, kalau anda ada duit, anda tak nak pening kepala, then anda go for Nvidia. Tapi kalau anda ni jenis nak jimat macam saya tapi dalam masa sama nak performance tinggi, then go for AMD. Alright, itu poin yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima ni basically dia tak ada mesti follow yang keempat dan follow yang kelima, tak ada. Yang keempat ni anda kena tengok casing apa yang anda nak beli nanti, sebab grafik card ni panjang. Yang paling panjang saya pernah main dalam 340mm. Jadi kalau kita just beli je mana-mana casing, bila kita nak sumbat masuk tak boleh, sangkut. Jadi kita kena tengok clearance graphic card untuk casing tu berapa. Cara dia simple sahaja guys. Macam contoh kita buka website Cooler Master. So dekat situ kita cari casing yang kita nak beli. Sebagai contoh CMP 320. Then kita pergi dekat dia punya page, kita tengok spesifikasi dekat bawah, kita tengok GFX ataupun sesetengah casing dia akan tulis GPU clearance. Dekat situ macam yang ni dia tulis kepada kita 365mm. Bila kita masukkan grafik card 340, tak ada masalah lah. Saya nasihatkan kepada anda jangan beli yang ngam-ngam punya. Macam contoh CMP 320 maximum clearance grafik card tanpa casing, tanpa fan di bahagian hadapan, kita boleh masukkan 365 kan. Tapi jangan jangan beli grafik card yang panjang dia 360mm. Ngam-ngam for sure tak akan masuk guys. Kalau masuk pun memang ketat, sendat gila. That's why cari yang ada dalam 20mm dia punya perbezaan grafik card dan juga clearance grafik card dekat casing tu. So itu poin yang keempat. Yang kelima, of course kita kena tengok kita kena tengok power supply. Untuk makluman anda, dalam banyak-banyak komponen PC yang paling banyak makan power tak lain dan tak bukan jatuh kepada grafik card guys. Prosesor pun tak makan banyak seperti mana grafik card. So benda ni crucial. Kita kena tengok juga grafik card apa yang kita nak beli dan berapakah minimum power supply yang diperlukan. Untuk itu, cara dia tak susah. Kita buka PSU calculator. Ada banyak PSU calculator dekat internet, tapi yang saya selalu guna ialah Cooler Master. So dekat PSU calculator ni, first kali kita masukkan prosesor apa yang kita nak guna. In case anda tak tahu prosesor apa yang anda nak guna, just letak Intel Core i7 ataupun Ryzen 9. Kita ambil yang paling demanding. Lepas tu untuk dia punya size motherboard, kita pilih yang paling besar, ATX. RAM kita letak 32GB, dan grafik card ni, grafik card yang kita nak beli tadi kan. So kita letak dekat sini, yang lain tu anda letak je secara random, dan dia akan keluar result dekat belah kanan dan juga recommended power supply. Untuk senang kan, anda just beli je yang mereka recommend tu, buka Shopee, tengok dia punya model tu, kasih sama dan anda beli yang tu. Tak perlu fikir panjang. InsyaAllah boleh guna PC anda dengan baik lah. Jadi itu 5 perkara yang anda kena cakna bila nak beli grafik card ni. Yang pertama, kena tengok bajet anda. Yang kedua, kena tengok game apa yang anda nak main, cari recommended requirement dia. Lepas tu yang ketiga, AMD atau Nvidia. Personally saya akan go for AMD. Lepas tu kena tengok clearance graphic card dekat casing tu. Dan yang kelima, kena tengok dia punya power supply. Macam saya bagi tahu kepada anda, untuk tahun 2023 saya recommend anda beli RX 6700 XT. Atau secara ringkas, untuk graphic card ni saya rasa jangan spend lebih dari RM2,000 Malaysia. Lebih dari RM2,000 Malaysia dah membazir lah. So kalau kita tengok bawah RM2,000 Malaysia yang boleh deliver job dengan sangat-sangat bagus, kalau anda dapat RTX 3070 itu pun okey. Kalau anda malas fikir panjang, just beli RX 6700 XT yang macam saya guna. Atau maybe kalau bajet anda bawah RM1,000 Malaysia, saya recommend anda beli GTX 1660 Super, yang mana kita boleh dapat memang bawah dari RM1,000 Malaysia. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.